Kinabalu Wetland Center, di mana kami akan menjalankan kajian kami berkenaan hidrologi dan sumber air dengan memilih tajuk impak pembangunan terhadap pencemaran air di Kota Kinabalu. Pembangunan merupakan satu proses atau usaha untuk memudahkan sesebuah negara yang sedang membangun atau mundur serta meningkatkan taraf hidup rakyat ke tahap yang lebih baik seperti yang telah dicapai oleh negara-negara maju. Dalam konteks negara Malaysia melalui Dasar Pembangunan Nasional DPN, pembangunan dan kemajuan yang dikecapi bukan sahaja bertujuan untuk membentuk sesebuah negara yang maju, tetapi juga mempunyai masyarakat yang beretika dan berwawasan. Dari aspek lain, pembangunan ini sedikit sebanyak telah menghasilkan kesan negatif kepada alam sekitar, khususnya pencemaran. Menurut Akta Kualiti Alam Sekitar 1974, pencemaran adalah sebarang perubahan sama ada secara langsung ataupun tidak langsung kepada sifat-sifat kimia, fizikal, biologi, atau aras-aras radiasi mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan, mengeluarkan, atau meletakkan bahan buangan hingga menjejaskan kegunaan faedah yang menimbulkan sesuatu keadaan yang berbahaya atau mungkin berbahaya kepada kesihatan, keselamatan atau kebajikan awam atau organisme-organisme lain seperti tumbuhan dan dari aspek lain, pembangunan ini sedikit sebanyak telah menghasilkan kesan negatif kepada alam sekitar, khususnya pencemaran di Payabakau, Kota Kinabalu Wetland Center. Wetland Center Kota Kinabalu merupakan sesebuah kawasan yang terletak di tengah-tengah bandar yang sedang mengalami proses pembangunan yang dinamik. Pertumbuhan sektor industri, perkhidmatan, perdagangan, dan perumahan adalah amat menggalakkan di kawasan sekitar ini. Menurut buku Managing Water Resources oleh Chan Ngai Weng di Malaysia, telah menyatakan bahawa pencemaran air adalah masalah yang kian serius. Terdapat banyak punca air yang telah tercemar, termasuklah sungai, tasik, tanah lembap dan juga air laut. Sungai di Malaysia merupakan punca air utama yang telah tercemar dengan sengaja disebabkan oleh manusia, industri, pertanian dan juga punca-punca yang lain. Seterusnya, industri menyalurkan air sisa tercemar yang berbahaya. Sisa buangan tidak dirawat daripada perumahan, hotel lama, bandar kecil dan juga ladang merupakan ancaman pencemaran air pada masa akan datang. Selain itu, Laporan Kualiti Alam Sekitar Malaysia pada tahun 1998, Bahagian Alam Sekitar 1999 telah melaporkan sebanyak 836 sampel air yang diambil daripada seluruh negara mendapati 94.5% adalah tidak bersih dengan piawaian minyak dan kris, manakala 73.7% adalah bahan terampai dan 29.7 merupakan pencemaran bakteria E. coli. Menurut Sahazi pada tahun 2013 dalam tulisannya bertajuk Eko-Pelancongan di Taman Payabakau Seri Manjung Perak berkenaan persepsi penduduk terhadap impak pembangunan, beliau telah menyatakan bahawa eko-pelancongan akibat aktiviti pembangunan telah meninggalkan impak kepada alam sekitar sebanyak 52.6% dan responden sangat bersetuju bahawa kebersihan air laut kian tercemar akibat aktiviti pembangunan. Pembangunan kian lancak berlaku bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Ia menyebabkan pencemaran air berlaku di sekitar kawasan Wetland Center. Ketika air pasang,
Sampah sarap yang berada di kawasan Bandaraya Kota Kinabalu akan dihanyutkan ke segenap kawasan wetland tersebut. Kemudian, ketika air surut, sampah yang dihanyutkan tadi akan tertinggal dan bertumpuk di kawasan Paya Bakau. Ditambah pula dengan keadaan struktur akar pokok bakau yang berakar jangkang dan berserabut, menyebabkan sampah mudah tersangkut pada akar pokok bakau. Kita boleh lihat, sememangnya terdapat banyak sampah yang tidak boleh dilupuskan berada di celah-celah akar pokok bakau tersebut. Air Paya Bakau di Kota Kinabalu Wetland Center sangat berbeza berbanding piawaian air yang telah ditetapkan oleh Jabatan Kualiti Alam Sekitar. Hal ini demikian kerana Kota Kinabalu Wetland Center terletak di tengah-tengah kawasan pembangunan yang pusat membangun. Keadaan ini mendorong kualiti air di kawasan tersebut terjejas disebabkan oleh pembuangan sampah sarap dari kawasan perumahan dan limpahan minyak dari kawasan pelabuhan Jesselton. See the water is dirty. Oh, yeah. Rubbish. I can see that. It's dirty and it's brown. Yeah. It's full of the garbage. Yeah, Rubbish. I saw some bottles over here. Yeah. Yeah, full of garbage. Thank you. Thank you. Are you from the university? Yes. Yeah. Ah, okay. Good luck. Okay, thank you. Masalah pencemaran alam sekitar di negara ini selalu mendapat perhatian orang ramai dan juga pihak berkuasa. Menurut satu laporan, yaitu laporan kualiti alam sekitar yang menilai kualiti alam sekitar menerusi kaedah kajian saintifik, mereka menerangkan bahawa semakin banyak projek pembangunan yang dilaksanakan, maka semakin menurun kualiti alam sekitar. Dengan ini, jelaslah bahawa pembangunan bandar yang tidak seimbang dan terancam memberi kesan yang buruk kepada alam sekitar yang begitu penting bagi manusia dan kehidupan lain. Menurut Islam, environmentalisme berasaskan kepada ajaran tauhid atau kepahaman kesatuan yang menggabungkan manusia, alam dan Tuhan. Agama Islam menjadikan akhlak sebagai teras hubungan antara manusia, alam dan Tuhan. Berasaskan dasar itu, sebenarnya sebarang masalah atau pencemaran alam sekitar berpunca daripada kesempurnaan akhlak manusia terhadap dirinya. Konsep manusia sebagai khalifah menunjukkan bahawa alam sekitar ini merupakan hak ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan manusialah perlu melaksanakan misi dan amanah itu dengan sebaik.